Baik, kita mulakan kuliah pada malam ni dengan kita sama-sama baca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, wa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya kata oleh Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang diberikan fikiran yang sempurna, akal yang sempurna oleh Allah Taala. Dia mati mulakan Al-Fatih, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal. Seterusnya pengurusi masjid, datang kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan siap. Seterusnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita untuk tahun 2023. Semana kita dah masuk pada tahun barulah. Dan kuliah kita dah sampai di muka surat apa tu? 58 58 ayat dia. Okey, ada murad dengan dua pekerjaan itu. Betul? Baik. Kalau Jawi lama muka surat 58. Kalau cetakan baru ni 154. Yang Rumi lah. Yang Rumi 154. Sedangkan yang saya punya ni cetakan lagi baru lah, muka surat 239. Baik. Jadi kita masih lagi lah perbincangan berkenaan kata-kata musannaf tu. Amma burhanu wujudi ta'ala fahudusul alam, kan? Yang masih dalam perbincangan berkenaan dengan perkara sebutlah. Amma burhanu wujudi ta'ala fahudusul alam, li'annahu law lam yakun lahu muhdis bal hadasa bin nafsi lazima ayakuna ahadul amrayni mutasawiyaini bisahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa mahalun. Kemudian wa dalilu hudusil alam mulazimatuhu lil a'radil hadisah min harakatin wa sukunin wa ghairihima
Wa mulazimul hadis hadis. Wa mulazimul hadis hadis. Wa dalilu hudusul arad musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Jadi itu yang Arab lah. Yang mana maknanya, tak apa kita ulang balik. Dan adapun dalil tanda ada Allah Ta'ala itu, maka iaitu baharunya alam. Baharunya alam, fahudusul alam. Kerana bahawasanya jikalau tiada ada baginya, yang ini bagi alam ini, orang yang membaharukan dia, lau lam yakun lahu muhdis bal hadasa bin nafsih. Nah, saya dia baharu dengan sendirinya. Bila dia baru dengan sendirinya, lazim bahawa adalah salah satu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya. Bersamaan ia bagi taulannya, lagi lebih ia atas taulannya dengan tiada sebab. Dengan tiada sebab, dan iaitu benda itu mustahil. Benda itu mustahil. Mana dua benda yang bersamaan, tiba-tiba berat salah seorang, berat salah satu lah. Ni benda ni mustahil. Mesti ada yang memberatkan. Contohnya timbangan kiri dan kanan. Timbangan pertama kita letakkan 50 kilo beras. Timbangan kedua kita letakkan 50 kilo beras. Kalau dari segi akal kita, maknanya akan bersamaan lah. Dia akan center kan. Center lah 50 kilo, 50 kilo. Tiba-tiba salah satu tu berat, dengan tiada yang memberatkan. Kita tak ada buat penamaan apa-apa. Dia ada beras A, beras B. Mana timbangan pertama, timbangan kedua, kiri kanan. Tiba-tiba berat salah satu timbangan tadi, dengan tiada sesuatu pun yang memberatkan dia. Tak ada benda yang kita tambah pun. Kita tak ada tambah pun sekilo lagi untuk yang salah satu tu. Tak apa 10 kilo ke. Tiba-tiba salah satu berat dengan sendirinya. Ni namanya mustahil, kata. Mustahil. Mana dia punya ibaratnya lah. Ibaratnya gitu. Gitu. Kita tengok balik. Dan saya lazimlah bahawa adalah salah satu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya. Bersamaan ia bagi kedua taulannya. Taulan ni mana salah satu tadi lah, kan, beras A dengan beras B tadi kan. Lagi lebih ia atas taulannya dengan tiada sebab, dan iaitu benda tu mustahil berlaku lah. Gitu. Kemudian disebut dalam Arab tu lagi, dalilu hudus alam mulazimatu lil aral hadisah. Dalil baharu alam yang ini jirim melazimnya bagi arat yang baharu daripada gerak dan diam dan lain daripada keduanya, seperti berhimpun dan bercerai dan segala warna, dan yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu jugalah, kata. Dalil baharu alam yang ini jirim. Apakah dalil baharu alam? Dalil baharu alam itu yang ini jirim melazimnya bagi arat. Arat di mana sifat benda lah. Arat ni ialah sifat benda. Jirim lah. Arat lah. Kadang kita tak tahu apa mana arat jirim ni, ustaz. Okey, jirim, dia ada jirim yang kasar, ada jirim yang lembut kan. Okey, arat ni sifat benda. Sifat benda yang duduk, sifat yang duduk pada jirim. Okay, jirim ialah sesuatu yang mengambil ruang ataupun kadar lapang. Itu dikatakan jirim. Sesuatu yang mengambil ruang ataupun kadar lapang, itu dikatakan jirim. Jirim dengan jauhar lebih kurang satu makna. Sedangkan arat ialah sifat benda. Contohnya, benda tu di atas ke, di bawah ke, di kiri ke, di kanan ke, kan? Warna dia merah ke, kuning ke, biru ke. Okey.
Kemudian dia dikaitkan dengan masa. Kan, bila benda tu wujud, benda tu ada. Okey, kemudian bentuk benda tu macam mana? Bersusun ke, berlapis-lapis ke? Itu dia katakan arat. Arat mana sifat benda? Arat ialah sifat mana? Warna dia, kan? Itu dia katakan semarat. Mana arat ni? Dia duduk pada benda tadi. Dia duduk pada benda itulah. Itu dia katakan arat. Dia duduk pada jirim. Arat ialah duduk pada jirim. Jirim ialah sesuatu yang mengambil kadar lapang. Contohlah meja ni kita namakan sebagai jirim. Kenapa? Dia mengambil kadar lapang dia. Bila dah ada meja ni, meja lain tak boleh duduk kat sini. Itu juga diri tuan-tuan lah. Bila tuan-tuan dah duduk kat situ, boleh tak orang lain duduk kat situ? Tak boleh. Sebab kita dah mengambil kadar lapang kita. Orang lain tak boleh duduk. Kalau nak duduk, mesti duduk di sebelah kita. Sebelah kita, di kiri ataupun di kanan ataupun di belakang. Okey, atau tahulah, kita kena tahulah beza antara jirim ataupun arat. Arat tadi sifat benda. Contohnya di aras, di langit, di bumi, kiri, depan, belakang. Kemudian saiz dia macam mana? Bentuk macam mana? Saiz. Warna dia, warna apa? Coklat, kuning, merah, hijau. Kemudian benda tu wujud bila? Bila dia wujud? Kan? Mana dikaitkan dengan masa. Itu dikatakan arat. Kemudian dia ni berlapis-lapis ke, berbentuk-bentuk ke, empat segi ke, panjang ke, lonjong, kan? Itu dikatakan sebagai arat. Boleh faham kan? Itu arat. Baik. Dan dalil baharu alam ni yang ini jirim. Jirim melazimnya bagi arat yang baru, yang tadi daripada gerak. Gerak dan diam. Mana gerak diam ni termasuk dalam sifat kepada jirim tadilah. Mana arat. Gerak, diam, lainnya dan keduanya. Seperti berhimpun dan bercerai. Dan segala warna. Dan yang melazimkan bagi baharu. Itu pun baharu. Jadi benda yang melazimkan bagi baharu tu baharu. Semaknanya arat ni adalah sifat baru. Arat ialah baru. Kan? Arat ialah baru, benda baru. Kemudian duduk pula jirim. Jirim pun benda baru. Jirim pun benda baru. Contohnya meja ni persegi kan, dia warna coklat. Jadi warna coklat tu duduk pada meja tu lah. Jadi warna coklat ini adalah merupakan sebagai arat. Empat segi pun termasuk dalam arat jugalah. Tinggi dia berapa sentimeter pun arat jugalah. Dia duduk pada meja ni lah, pada kayu ni. Baik, kita sambung semula tadi. Kat mana kita berhenti itu. Dan murad dengan dua pekerjaan. Ada. Murad mana maksud dengan dua pekerjaan itu ialah wujud dan adam. Wujud dan adam. Maksud dengan dua pekerjaan. Dua pekerjaan yang mana? Yang dalam terjemahan tadi. Dua pekerjaan dalam terjemahan tu. Yang dalam bahasa Arabnya dia kata apa? Dua pekerjaan. Ahadur amraini. Lazima ayakuna ahadu amraini mutasawiyaini, dia kata. Lazimlah bahawa adalah salah satu daripada dua pekerjaan yang bersamaan. Mutasawiyaini musawiyan li sahibihi. Jadi maksud dengan dua pekerjaan itu ialah wujud dan adam. Wujud dengan adam. Ada dengan tiada. Dia kata. Ada dengan tiada. Itu maksud dengan dua pekerjaan itulah. Kemudian murad maksud dengan salah satu daripada keduanya, maksudnya wujud. Salah satu daripada kedua tadi, wujud dan adam tadi, contohnya wujud. Dia kata salah satu daripada dua pekerjaan. Mana dia akan kembali juga pada yang Arab tadi, matan Arab tu. Dia kembali juga pada matan Arab dan juga terjemahan dia tu. Jadi maksud dengan salah satu daripada dua pekerjaan. Dua pekerjaan yang mana? Yang dalam Arab tu. Lazima ayyakuna ahadul amrain mutasawiyaini
musawiyan li sahibihi rajian alaihi bila sababin wa huwa mahalun. Lazimlah bahawa adalah salah satu dua pekerjaan tu yang bersamaan keduanya, yang bersamaan bagi sahibnya, taulannya, kemudian lebih berat ia atasnya taulan dengan tiada sebab. Jadi perkara itu adalah mustahil. Dan kata musannif, dan murad maksudlah, maksud dengan salah satu daripada keduanya itu yang dalam matan Arab itu maksudnya itu wujud. Salah satu pada dua pekerjaan itu wujud lah. Kalau dia tak wujud, adam. Kalau dia tak wujud, tu adam. Mana wujud dengan adam ni, dia kata dia mesti 50-50, dia kata 50-50 antara wujud dengan adam. Dia buat analogi lah, dia buat perbandingan gitulah. Antara wujud dengan adam ni mana 50-50. Jadi tidak boleh salah satu itu berat, kecuali mesti ada yang memberatkan dia. Mesti ada yang memberatkan. Tak boleh tiba-tiba dia berat dengan sendirinya lah. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh pengarang inilah. Kita kena faham. Baik. Dan murad dan maksud dengan taulan itu ialah adam. Itu ialah dari tak wujud adam. Mana daripada macam ibarat beras tadi 50-50, mana satu wujud, satu adam. Satu ada, satu tiada. Satu ada dengan tiada. Kalau tak ni yang wujud, yang ni dah adam. Kalau tak ni yang adam, ini yang wujud. Gitu. Dan murad dengan taulan itu ialah adam. Mana adam ialah tiada lah. Dan ini dibinakan atas bahawa wujud dan adam dengan tilik kepada zat mungkin itu bersamaan keduanya. Dan ini dibina atas bahawa wujud dan adam ada dengan tiada, dengan ditilik, dilihat kepada zat benda mungkin ni, dia asalnya bersamaan. Asalnya bersamaan. Mana antara wujud dengan adam ni, kalau dilihat kepada zat benda yang mungkin ni, contohlah diri kita kan. Diri kita ni antara adam dengan tiada. Sebelum kita tiada, sebelum kita ada, kita tiada lah. Sebelum kita wujud, mana kita adam. Sebelum kita wujud, kita adam. Lepas tu kita wujud. Okey. Bila kita tak wujud, maknanya yang adam tu dah tak ada lah. So siapa yang wujudkan kita ni? Iaitulah Allah. Mustahil kita ni wujud dengan tiada sesuatu pun yang memberatkan kita. Tidak ada suatu kuasa tiba-tiba kita wujud. Mesti ada satu kuasa yang menyebabkan kita wujud. Mesti ada satu kuasa yang menyebabkan kita wujud. Faham kan perbandingan analogi yang dia buat ni? Kadang kita tak faham benda lah ustaz. Kan? Boleh faham kan? Gitu. Kita sekarang ni, kita dah wujud, maknanya ada satu kuasa, ini kuasa Allah yang mewujudkan kita di sinilah, dalam alam ini. Kita dah wujud sekarang ni dan kita pun dah besar, panjang dan sebagainya. Jadi wujudnya kita di alam ini mesti ada satu kuasa. Tak ada tiba-tiba kita wujud dengan sendirinya, tidak. Okey. Itu juga dengan pemberat tadilah. Ni 50-50. Ni berasnya 50 kilo. Beras apa? Beras Tasman 50 kilo kan. Yang ini berapa? Masuri. Okey, dua-dua 50 kan? 50 kilo, 50 kilo. Tiba-tiba salah satu beras ni berat dengan sendirinya, tanpa ada penambahan beras, bilangan beras pun pada salah satu pada tadi kan. Jadi benda tu mustahil. Mustahil, faham kan? Betul juga dengan diri kita ni. Diri kita ni sebelum kita wujud, kita berada adam, tiada. Kan tiba-tiba Allah Ta'ala memutuskan bahawa kita ni wujud, maka kita wujudlah di alam ini. Mustahil kita wujud dengan sendirinya. Mesti ada benda yang mewujudkan kita. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham kan? Gitu. Baik. Dan ini dibinakan atas bahawa wujud dan adam dengan ditilik kepada zat mungkin itu bersamaan keduanya.
Dan iaitulah kaul yang masyhur, pendapat yang masyhur. Dan yang lazim atas kaul ini, jikalau tiada ada bagi alam ini muhdis, tetapi jadi ia dengan sendirinya, nescaya lazim berat oleh salah suatu daripada dua yang bersamaan kedua tadi dengan tiada suatu sebab, dan iaitu mustahil. Mustahil lah. Mana dia buat perbandingan analogi paling mudah, alam sebelum alam ini wujud, dia Adam. Okey, tiba-tiba Allah Ta'ala menjadikan alam. Jadi kenapa alam tu wujud? Sebab ada yang menjadikan, ada yang memberatkan dia menyebabkan dia wujud. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Kalau tidak ada kuasa Allah, maka alam ni pun tidak wujud. Dia akan berada di dalam Adam mana tiada lah, tiada wujud. Gitu. Boleh Dah semula. Dan yang lazim atas kaul ini, jikalau tiada ada bagi alam ini muhdis, mana muhdis yang membaharukan dia, yang menciptakan dia, tetapi jadi ia dengan sendirinya, nescaya lazim berat oleh salah satu daripada dua yang bersamaan keduanya dengan tiada suatu sebab, dan iaitu adalah mustahil. Mustahil lah, kan? Tiada pemberat yang kita tambah tiba-tiba berat dengan sendirinya. Jadi kerana barang yang sabit padanya daripada berhimpun dua yang berlawanan, iaitu rajahan dan musawah. Artinya berat sebelah dan bersamaan beratnya. Rajahan maknanya berat sebelah, musawah yang bersamaan berat. Rajahanin dan musawah. Rajahan ni mana berat salah sebelah, dan musawah bersamaan berat. Okey. Dan bandingan yang demikian itu, neraca yang bersamaan dua daunnya. Neraca mana timbangan yang bersamaan dua daunnya, tiba-tiba berat salah satu daripada keduanya atas yang satu lagi, dengan tiada suatu sebab yang memberatkan dia. Dua neraca timbangan, tiba-tiba berat salah satu tanpa dia memberatkannya. Dia mesti ada yang memberatkan dia. Sama ada kita letak batu ke, kita letak kayu kan, mesti dia akan berat dengan salah satu. Mustahil tanpa berat. Baik. Mula semula, kerana barang yang sabit padanya daripada berhimpun dua yang berlawanan. Bila berhimpun dua yang berlawanan, iaitu sama ada berat sebelah ataupun bersamaan berat. Bila berhimpun dua bersamaan, kemungkinan sama ada dia akan berat sebelah ataupun bersamaan berat. Kan? Mana dua berlawanan, contohnya beras tasmahan dengan beras ni kan. Walaupun dua-dua ni beras ni berat juga, tapi dia punya mutu kan berbeza kan. Dia punya kualiti kan berbeza beras tadi. Jadi tidak boleh berat salah satu, mesti ada yang memberatkan dia. Ataupun salah satu berat gitu. Dan kata musannif Allah Ta'ala, dan dalil baharu alam ini iaitu melazimnya bagi sekalian arat yang baharu itu pada takdir jumlah sugra yang berkata itu bermula segala jirim itu melazimkan bagi segala arat yang baharu. Dah kata musannif, mana dah kata perkara. Dan dalil baharu alam ini iaitu melazimnya bagi segala arat yang baharu. Jadi apakah dalil baharu alam? Apa dalilnya baharu alam ini? Melazimnya bagi segala arat yang baru. Satu benda yang melazimkan bagi segala arat yang barulah, itu dikatakan sebagai baharu alam. Okey, so makna kalau arat dia baharu, sudah tentu jirimnya pun baharulah. Jirimnya baharu, mestilah aratnya pun baharu juga. Contohnya meja ini adalah satu jirim yang baharu. Kan dia bukannya qadim, tapi benda baru, benda hadis lah.
Kemudian segala arat-arat, mana sifat-sifat yang duduk, sifat-sifat benda yang duduk pada jirim ni pun baharu juga. Macam tu. Dan kita letakkan dia sebagai jumlah sughra ataupun muqaddimah kubra. Ni dah masuk dalam istilah dalam mantik. Kalau kita belajar ilmu mantik, kita akan jumpa muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Okey, muqaddimah sughra, muqaddimah ni sughra ni mesti biasanya terdiri daripada mubtada dan khabar. Sama ada ataupun musnad ilaih ataupun mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar ni kita namakan yang pertama kita katakan sebagai muqaddimah kubra. Kemudian jumlah mubtada dan khabar untuk yang kedua nanti dinamakan sebagai muqaddimah kubra. Muqaddimah kecil dan muqaddimah besar. Kemudian natijah, dia akan ada natijah. Ini istilah yang guna pakai dalam mantik. Dia selitkan dalam ni lah. Kalau tuan-tuan tak belajar mantik, jadi kadang tak apa faham. Kalau belajar muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kita akan faham lah kat situ. Siapa yang pernah mengaji mantik pernah faham lah. Contoh istilah juzuk, juzi, juziyah. Juzuk, juz'i dengan juziyah. Kul, kulli, kuliah. Kul, kulli, kuliah. Kan? Nampak macam sama, tapi di segi ta'rifnya akan berbeza. Juzuk, dia punya ta'rif dia lain. Juziyah, lain ta'rifnya. Juz'i, lain dia punya definisi dia. Kul, kulli, kuliah. Nampak macam sama, sebenarnya tidak sama. Ada definisi dan ta'rifnya sendiri. Okey. Kalau mubtada dan khabar biasanya digunakan pakai dalam ilmu nahwu dan ilmu saraf. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid itu berdiri. Zaid adalah mubtada, qaimun itu ialah khabar. Okey. Kebiasaannya mubtada khabar ni guna pakai dalam ilmu nahwu. Okey. Maknanya ini boleh kita namakan sebagai muqaddimah sughra. Kemudian ada satu lagi jumlah mubtada khabar juga. Kita namakan sebagai muqaddimah kubra pula. Dan ada dia punya natijah dia. Natijah ni maknanya dicampurkan muqaddimah sughra dicampur dengan muqaddimah kubra. Maka dapatlah natijahnya tadi. Jadi dapatlah natijahnya. Okey. Baik. Dan kata musannif rahimahullah taala, dan dalil baru alam ni iaitu melazimnya bagi segala arat yang baru itu. Mulazamah ataupun melazimkan bagi segala arat baru. Arat apa dia? Sifat benda. Pada takdir jumlah sughra. Jadi kita letakkan dia sebagai muqaddimah sughra. Bermula segala jirim itu melazim bagi segala adat yang baru. Kan? Kullu jirim, kita letaklah kullu jirmin mulazimatun lil a'radil hadisah. Contohnya bahasa Arab lah. Kullu jirmin, setiap jirim, mulazimatun ala kulli a'radil hadisah. Mana setiap jirim itu melazim kepada a'rad yang baru. Ini kita letakkan sebagai jumlah sughra ataupun muqaddimah sughra lah. Kemudian sama lagi. Dan kata yang sana, dan yang melazim bagi yang baharu itu baharu pula. Mana kita letakkan muqaddimah kubra dia dengan takdir jumlah kubra dia kata. Yang berkata ya, dan tiap-tiap barang yang melazim yang baharu itu adalah baharu. Kullu mulazimatun hadisah al-hadisah. Kullu mulazimatun hadisah al-hadisah. Itu kita letakkan sebagai muqaddimah kubra. Maka jadilah tertib dalil ini seperti katanya, bermula segala jirim melazim bagi segala adat yang baharu, dan tiap-tiap yang barang yang melazim bagi yang baharu itu baharu, dan natijahnya bermula segala jirim itu baharu. Sebenarnya kalau kita bahasa Arab ni tentang jirim, kullu jirmin mulazimatun ala a'radil hadisah. Itu kita letakkan sebagai muqaddimah sughra. Muqaddimah kubra wa kullu mulazimatul hadisah hadisah.
Wa kullu mulazimatil hadisah hadisah. Barang yang tiap-tiap barang yang melazim bagi baharu itu baharu. Itu letakkan mukadimah kubra. Itu natijahnya kullu jirmin hadisah. Setiap benda baru itu ialah, setiap jirim adalah baharu. Setiap jirim itulah baharu. Itu dia punya natijah dia. Kan? Faham kan? Ya, ni sebab situ dia tak ada bahasa Arab. Saya terpaksa buat contoh perbandingan bahasa Arab lah supaya tuan-tuan ni lagi mudah faham lah. Okay? Ataupun contoh paling lain, contoh lain apa dia? Segala jirim itu mulazim bagi Arab baru. Setiap kereta setiap kereta 4 tayar. Betul tak? Setiap kereta, contohlah setiap kereta 4 tayar. Dan tiap-tiap yang 4 tayar, apa contohnya? Setiap jirim, setiap laut. Setiap laut itu ialah berwarna biru. Dan tiap-tiap yang berwarna biru adalah biru. Dan natijahnya bermula setiap laut itu ialah biru. Macam itulah. Itu contoh je yang boleh kita ambil kira lah. Tapi di sini dia buat contoh jirim. Kan? Kullu jirimin mulazimatun lil a'radil hadisah. Setiap jirim itu melazim bagi segala a'rad yang baru. A'rad ialah sifat benda kan? Mana setiap jirim itu melazim ia bagi a'rad sifat benda yang baru. Kemudian setiap yang barang yang melazimkan bagi baharu, wa kullu hadisah mulazimatin hadisah al hadisah. Wa kullu mulazimatin hadisah. Tiap-tiap benda yang melazim baharu itu ialah baharu. Dan natijahnya wa kullu jirmin hadisah. Dan bermula setiap jirim itu adalah baharu. Setiap jirim baharu. Ini istilah yang guna pakai dalam memantik. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Dan katanya daripada gerak dan diam. Dan katanya daripada gerak dan diam dan lain daripada keduanya itu bayan penerangan bagi segala a'rad yang baharu. Dan katanya musannif daripada gerak diam. Gerak diam mana? Yang dalam Arab itulah. Kan dalam Arab tu dia kata wa dalilu khudus ala mulazimatul li'arid hadisah min harakatin wa sukunin wa ghairihima wa mulazimul hadisah hadis. Bermula dalil baharu alam itu yang melazim bagi arad yang baharu daripada gerak dan diam. Jadi kata-kata musannif dan katanya daripada gerak dan diam, dalilnya daripada keduanya itu bayan mana penerangan, pendetailan bagi segala a'rad yang baru. Kerana a'rad baru tu sifatnya antaranya gerak dan diam. Kalau dia tak bergerak, mana dia diam. Kalau dia tak diam, maka dia bergerak. Ini adalah a'rad. A'rad maksudnya sifat benda. Sifat benda tadi tak sunyi daripada, contohnya sama ada bergerak, diam, kuning, warna dia ada warna, ataupun di atas ke, di bawah ke, di kiri ke, di kanan, kan, bersusun ke, tak bersusun kan. Itu dikatakan sebagai sifat benda. Jadi gerak dan diam ini salah satu daripada sifat benda. Dan hanya saja menentukan ia akan gerak dan diam dengan mentasrihkan dengan keduanya. Mentasrih ni mana menjelaskan, tasrih kan, dengan keduanya. Kerana bahawa melazim bagi jirim bagi keduanya itu daruriyah mudah mendapat bagi tiap-tiap yang mempunyai akal. Bagi orang yang ada akal, benda gerak diam ni maknanya benda yang lazim bagi jirim, dia kata. Orang yang ada akal kan, dia akan bila benda yang paling mudah lah pada jirim ni, dia tak mau, kalau tak bergerak dia diam lah. Kalau dia tak dia bergerak je tu. Benda yang simple yang paling mudah lah untuk jirim. Untuk satu benda lah, macam meja ni. Meja ni diam kan.
Kalau dia diam, dia tak bergerak lah. Kalau kita angkat dia, dia bergerak tak? Bergerak lah, dia tak diam. Kalau kita angkat dia, dia tak bergerak lah. Itu. Ni mana benda simple lah pada jirim. Mana setiap benda jirim ni, apa mana jirim? Mengambil sesuatu benda yang mengambil kadang lapang dia. Satu benda yang mengambil kadar lapang dia, itu dikatakan jirim. Contohlah botol air tadi kan. Botol air ni, bila botol air ni dah duduk kat sini, benda lain tak boleh duduk kat dia. Jadi botol air ni kalau dia tak diam, dia bergerak. Kalau kita ambilkan dia, dia bergerak lah. Kita ambil dia. Kalau kita letak balik, diam lah dia. Benda simple lah. Itu dikatakan daruriyah, mudah. Benda paling mudah, paling simple, yang tak perlulah kita nak pening-pening sangat nak fikir. Gitu. Kerana bahawa melazim segala jirim bagi kedua itu daruriyah, mudah. Mudah mendapat bagi tiap-tiap yang mempunyai akal. Siapa yang ada akal, orang, kalau kita ni bukan gila, bukan kita bodoh, kita akan faham. Kecuali kalau orang tak ada akal, orang gila, dia tu dia tak boleh nak fikir. Kita pun, otak kita pun waras, dan akal kita pun waras. Gitu. Baik, dan katanya, dan yang melazim bagi yang baharu itu baharu pun juga. Dan katanya, kata yang mana? Kata yang musannaf dalam Arab itulah. Kata yang musannaf dalam Arab tu seperti, dan dalil baru alam itu, yakni jirim melazim bagi Arab yang baharu daripada gerak dan diam, dan lain daripada keduanya, seperti berhimpun dan bercerai, dan segala warna. Dan yang melazim bagi yang baharu itu baharu pula. Itu yang Arab tu kan, terjemahan tu kan. Dan katanya musannaf, dan yang melazim bagi baharu itu baharu pula. Artinya, kerana bahawa yang melazimi akan sesuatu itu tiada sah bahawa mendahulu ia akan sesuatu itu. Kerana jikalau mendahulu ia akan dia, nescaya ternapi berlazim-laziman, dan iaitu menyalahi daripada kehendak. Sesuatu yang lazim melazimi, dia tak akan mendahulu, dia akan yang lain. Dia tak akan mendahulukan yang lain. Contohlah kata A dengan kata B. Kata A dengan kata B ni akan berjalan serentak. Bila berjalan serentak, namanya lazim melazimi. Bila berjalan serentak, itu dikatakan lazim melazimi. Okay. Bila salah satu daripada kereta ini mendahulukan kereta yang lain, kereta A dan kereta B, tiba-tiba kereta A ni mendahulukan kereta B, kereta B dah tinggal kat belakang. Bila dah tinggal belakang, itu bukan lagi disilahkan sebagai lazim melazimi lagi. Dia bukan lazim melazimi. Sebab apa? Dia tak berjalan sejalan serentak. Makna berjalan lazim melazimi ni, mana dua benda tu berjalan secara serentak. Itu dikatakan lazim melazimi, dan dikata oleh musannaf. Dan katanya, dan yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula. Artinya kerana bahawa yang melazimi akan sesuatu itu tiada sah bahawa mendahulu ia akan sesuatu yang satu lagi. Kerana jikalau mendahulukan ia akan dia, nescaya ternapi berlazim-laziman, dan iaitu menyalahi daripada kehendak. Dan kata yang sanah lagi dalam Arab itu, dan dalil baharu segala Arab itu dipandang nyata berubah-berubahnya. Okay? Dan kata yang sanah, dan dalil baharu segala Arab itu dipandang nyata berubah-ubah. Kalau dalam Arab tu dikata, wa dalilu huduzul a'rad musyahadatu taghayyuruha min adamin ila wujud wa min wujud ila adamin. Dan bermula dalil baharu segala arat itu nyata berubahnya daripada adam kepada wujud, dan daripada wujud kepada adam, wujud pada adam. Dan katanya, dan dalil baharu segala arat itu dipandang nyata berubah-ubah. Bermula takrir, mana pengakuan bahawa dalil itu dikatanya, bermula dalil baharu segala arah itu dipandang akan dia berubah-ubah daripada wujud kepada adam.
dan akasnya mana sebaliknya. Sebalik mana pada Adam pada wujud. Itu mana akas, mana sebaliknya. Dan tiap-tiap barang yang ada ia seperti demikian itu, maka iaitu benda baru. Mana setiap benda yang berubah-ubah, dia mesti baru. Setiap benda berubah-ubah mesti baru. Mana daripada wujud kepada Adam, Adam kepada wujud. Macam kita ni asalnya kita Adam. Kemudian besok sekarang kita wujud. Satu hari lagi nanti kita akan mati, kita Adam balik semula. Tiada balik. Mana dah masuk dalam tanah lah. Kemudian akhirnya besok kita wujud semula. Kan? Setiap benda yang berubah-ubah ni dia namakan sebagai arad. Benda arad lah ataupun benda baru. Sifat benda baru. Sifat benda baru dia kata mesti berubah-ubah. Kalau dia tak berubah-ubah, itu bukan benda baru. Bukan dikatakan arad. Betul. Faham kan? Bermula dalil baharu segala arad itu dipandang akan dia berubah-ubah daripada wujud kepada Adam dan akas mana sebaliknya. Dan tiap-tiap barang yang ada ia seperti demikian itu, maka ianya baharu. Dan natijahnya segala arad itu adalah baharu. Natijahnya dia masuk ilmu mantik balik. Dan natijahnya segala arad, kullu aradin hadisah. Setiap benda yang benda arad, setiap benda arad itu adalah hadisah. Hadis mana barulah. Gitu. Dan ketahui olehmu, wallahu a'lam bishawab. Kitab ni dia semakin tinggi, semakin jauh-jauh dia semakin payah. Semakin payah tuan. Jadi ada soalan? Belum saya tutup. Dah tengok bola ni. Ada nak tengok bola. Bersyarah saya. Tak ada? Habis Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina ansarika wa ma'lam taqabbala rizqan halal mubarakatan katsira wasyana fatta ya'alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'amna arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum. Terima kasih banyak. Sama. Dah tak jadi ini dah. Jadi jawatan kuasa lah. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih atas kuliah yang disampaikan.